Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung lagi muzakarah kita matan Safinatul Najah. Kita dah sampai pada perbahasan cara-cara untuk membersihkan najis. Okey. Cara membersihkan najis berbeza-beza ikut bahagian najis. Kita ada najis mughalladhah, kita ada najis mukhaffafah, kita ada najis mutawassithah. Dimulakan dengan najis mughalladhah. Faslun al-mughalladhatu tathuru bi sab'i ghasalat ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turab. Satu fasal yang baru. Najis mughalladhah itu tathuru, disucikan, dibersihkan dengan 7 kali basuhan selepas dibuang ain zatnya. Salah satu daripada 7 itu mesti dengan air tanah. Bi turab dengan makna air yang bercampur dengan tanah. Okey, keterangan. Apa-apa benda yang kena najis mughalladhah, sama ada benda tu baju kita, dinding, bekas, mesti dibasuh dengan 7 kali basuhan, tak boleh kurang. 7 kali itu dikira selepas kita buang ain najis. Ain najis bermakna zat najis. Contohnya kain kita sejadah ni kena najis mughalladhah. Okey. Najis mughalladhah. Contoh ni najis mughalladhah ni. Kita kena buang dulu ni. Najis mughalladhah ni. Ain tu kena buang. Boleh. Dan kena buang juga sifat. Warna, bau, rasa najis tu kena buang. Lepas tu barulah kita alirkan air. Sekali, 2 kali, 3 kali sampai 7 kali. Yang salah satu daripada 7 mesti menggunakan air tanah. Tanah yang nak dicampur dalam air tu mesti tanah yang memadai untuk kita buat tayamum. Dalam makna tak boleh guna tanah yang musta'man, tak boleh guna tanah yang najis dan sebagainya, sebagaimana telah kita bincang. Cuma ada beza sikit. Di bab tayamum kita sebut tak boleh bertayamum dengan tanah yang basah ataupun muka kita basah, tak boleh. Kecuali lah kalau muka kita tu basah disebabkan penyakit, semua basah maka dimaaf. Okey. Di sini di bab membasuh najis mughalladhah, memadai kita ambil tanah yang basah, tak tanah liat, tanah yang basah kita ambil, kita letak dalam air, kita gaul. Bila nampak keruh sikit tu, orang panggil air tanah, boleh lah. Air sungai Pahang boleh. Sebab apa? Air tanah lah tu. Kita memang panggil air sungai, tapi itulah yang dimaksudkan air tanah, sebab bawah tu tanah. Jadi keruh tu disebabkan tanah kat bawah tu lah. Warna macam apa? Air tertarik satu. Tu bawah macam tertarik. Warna tu macam air tertarik. Falau lam tazul ainun najasah. Kalau kita tak buang air najis dulu, ataupun kita tidak buang sifat najis dulu, tak, maka tidak dikira. Tak. Contoh tadi apa dia? Ni air najis. Kita tak buang, kita basuh sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali. Kali 10 kita basuh barulah hilang benda ni. Tak. Bila dah 10 kali basuh barulah hilang najis itu, ain najis dan juga sifat najis, barulah dianggap sebagai sekali. Ustaz, saya dah basuh 10 kali. Ya, kamu nak bilang sampai 10 sampai 7 tu selepas hilang najis dan juga sifat najis, boleh dikira 1, 2, 3. Sekarang ni air najis masih ada. Tak, kita pun simbah air. Simbah banyak kali pun. Selagi mana tidak hilang air najis tu, tidak dikira 1. Lepas tu kalau hilang baru dianggap sebagai 1. Kena tambah lagi 6. Okey. Boleh. Okey. Kalau kita duk gonyah basuh, tak, buah basuh dah. 3 kali dengan sabun apa semua, tidak hilang warna najis ataupun bau najis, dimaaflah. Ketika itu tempat tu dianggap, ketika itu tidak ada masalah, dimaaf. Okey. Jadi kita sebut kena guna 7 kali basuhan, satu daripadanya guna air tanah. Disyaratkan guna air tanah itu kalau tempat yang bernajis itu bukan tanah. Contohlah tanah kena najis babi. Waktu tu kita buang air najis, hilangkan sifat pada tanah tu, sifat-sifat najis.
Lepas tu tak payahlah guna air tanah dah. Sebab tu memang dah tanah. Jadi kita alihkan air saja ke atasnya sebanyak 7 kali air kosong, air mutlak. Tak perlu tambah dengan air tanah dah. Sebab memang tempat itu memang dah tanah. Okey, cara kita nak bersihkan najis mughalladhah tu lagu mana? Cara bukan cara kita nak basuh najis dengan debu tu, dengan tanah tu, dengan air tanah tu. Ada 3 cara. Yang pertama, cara yang paling molek. Kita ambil tanah, kita masukkan dalam air, betul kita gaul. Lepas tu dah keruh sikit, kita pun alihkan pada bahagian najis, pada kesan najis. Okey. Cara yang kedua, kita letak air dulu, lepas tu baru kita simbah dengan, kita tabur dengan tanah. Cara yang ketiga sebaliknya, kita letak tanah dulu pada tempat yang bahagian najis yang telah tidak ada ainnya, tidak ada sifatnya, tak ada bau. Lepas tu barulah kita alihkan air. Boleh 3 cara. Yang paling molek ialah cara yang pertama. Kak, duduk elok. Tak nak pahit. Okey. Lepas tu yang afdalnya, daripada 7 basuhan tu, kita basuh guna air tanah kali pertama. Kan 7 kali basuh tak? Bila nak guna air tanah? Guna kali pertama, tu paling afdal. Ranking nombor 2 afdal, basuh kali kedua. Lepas tu turun kali 3, kali keempat, kali kelima, kali keenam, begitu. Itu. Sebab apa disebut kali pertama paling afdal, kemudian kali kedua? Sebab kita guna air tanah. Air tanah tu menyebabkan kawasan kita tu bertanah dah, kotor lah sikit dengan tanah. Jadi bila kita guna air tanah dulu, lepas tu kita guna pula air mutlak, maka air mutlak tu membersihkan kawasan yang betul nampak keruh sebab tanah tu. Itu. Begitu kalau kita guna kali kedua, basuhan kali ketiga menggunakan air mutlak akan membersihkan kesan tanah. Tu. Okay, kalau kita guna kali ketujuh, kali pertama air mutlak sampai kali keenam air mutlak. Kali ketujuh baru kita guna air tanah. Bukankah perlu kita tambah satu basuhan lagi? Walaupun tidak wajib, tapi kita tambah untuk bersihkan rumah kita yang bertanah tu lah. Dinding kita yang bertanah tu. Tak? Begitu. Jadi sebab tu yang afdal ni kita basuh dengan air tanah pada kali pertama, kali kedua, kali ketiga, kali keempat ataupun kali kelima dan keenam. Ketujuh tak mana dah tak afdal. Kakak jangan cabi. Nak duduk sini tapi jangan bising. Okey. Wala yu'taddu bit-tatribi qabla izalatil jirmi mutlaqan. Cabut ni. Okey, tidak dikira ada masalah biarlah tu. Kita baca dah tadi ni. Okey. Selesai kat situ. Boleh faham Mudah je. Itu secara ringkas lah. Sebab kita pun ringkas. Okey, kemudian kita masuk pembahasan tentang cara nak bersihkan najis mukhaffafah. Wal mukhaffafatu tathuru bi rashil ma'i 'alayha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Dan najis mukhaffafah pula dibersihkan, disucikan dengan renjis kan air ke atas tempat najis yang telah dihilangkan zat ainnya. Serta air itu mesti menyeluruh kena pada semua bahagian tempat yang najis itu. Jadi tadi dipanggil sebagai najis mughalladhah, najis berat, sebab cara nak basuh berat 7 kali. Sini najis tu ringan. Sebab apa cara nak basuh tu ringan. Hanya sekadar merenjis, tak perlu alirkan air. Kita ambil spray tu, kita spray. Boleh, tidak ada masalah. Tapi dengan syarah yang kita nak sebut. Okey. Jadi kalau najis mukhaffafah, cara nak bersihkan lagu mana? Cara dia ialah contoh atas contoh ni lantai lah. Tak, contoh atas ni ada najis mukhaffafah. Pertama kita bersihkan najis mukhaffafah tu. Zat dia tu, ain dia tu mesti dah hilang. Air kecil tu memang dah tak ada. Basuh, sapu, kita lap dah tak ada dah ain najis, tak ada, tak nampak dah. Yang tinggal hanya kesan. Dah. Okey. Kesan najis, sifat najis lah.
bau, warna, tak? Adakah perlu dihilangkan juga sebelum kita renjis air? Khilaf. Tu. Dalam kitab Tuhfah Imam Ibnu Hajar sebut kena hilangkan juga sifat. Jadi zat najis kena hilang, sifat najis pun kena hilang. Dah hilang zat dan juga sifat najis, barulah kita boleh renjis air di atas bahagian kesan najis tu. Kita renjis tu pula biar rata molek, rata semua tempat dengan air. Tapi renjislah, tak perlu alihkan air. Tak. Tu. Begitu juga dalam Nihayah sebut perkara yang sama. Tak. Di dalam kitab Fathah, Al-Fathah maksudnya Fathah Al-Jawad, bukan Fathul Bari. Wa Syarh Al-Ubab, kedua-duanya milik Imam Ibnu Hajar juga, mengatakan tidak disyaratkan hilangnya wasaf, sifat. Maknanya hilang zat dah memadai, walaupun ada warna lagi, ada bau lagi, tapi zat dah tak ada. Air najis tu dah tak ada, dah memadai untuk kita renjiskan air sampai rata, bersih lah. Tapi dalam kitab Tuhfah Imam Ibnu Hajar, kitab Nihayah Imam Ramli kata mesti hilangkan zat, lepas tu hilangkan sifat, lepas hilang sifat tu barulah kamu renjis dan ratakan renjisan tu pada seluruh tempat yang terkena najis tu. Okey. Begitu. Boleh? Mudah ya? Mudah. Nama pun mukhaffafah, jadi syarahan dia pun khafif, ringan, mudah. Okey, yang ketiga wal mutawassitatu tanqasimu ila qismain. Mutawassitah ni patut berada sepah mughalladhah, tapi Syekh letak mutawassitah akhir sekali. Najis pertengahan patut duduk tengah tak? Tapi Syekh sebut mughalladhah dulu, patut najis mukhaffafah, patut najis mutawassitah. Antara rahsia dia sebab apa? Sebab ada perincian lah. Ada terperinci sikit, agak tafsil. Bila benda-benda yang tafsil terperinci sama ada tak depan atau tak belakang. Tak. Yang tak tengah. Tu. Kakak jangan kacau kacau habis. Cabut nanti. Ini cabut nanti ni. Jadi disebut dalam matan. Wal mutawassitatu kan tanqasimu ila qismain. Najis mutawassitah terbagi kepada dua. Pertama ainiyah, yang kedua hukmiyah. Apa najis mutawassitah ainiyah? Hiya allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Najis mutawassitah yang ainiyah ialah najis yang ada warna dan bau dan rasa. Disebut waw, tapi waw ni sebenarnya maknanya aw. Najis ainiyah ialah najis yang ada warna atau guna atau ada bau atau ada rasa. Bila ada salah satu, tak mesti semua. Kalau semua lebih-lebih lagi lah. Kalau ada salah satu sahaja daripada sifat najis, warna, bau dan rasa, ketika itu kita panggil najis al-ainiyah. Al-ainiyah. Begitu. Boleh. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Tak begitu bahasa syarah nanti. Jadi itu najis ainiyah. Ataupun makna lain bagi najis ainiyah kita boleh sebut najis yang boleh dikenal pasti dengan sentuhan. Kita boleh sentuh najis tu. Boleh rasa najis tu dengan tangan. Ataupun dengan tengok, nampak najis tu dengan mata. Ataupun zauq, dengan rasa. Ambil sikit, sedap. Tapi bukanlah boleh rasa najis. Najis tak boleh kita rasa. Ambil tahi lembu, rasa boleh tahan. Tak boleh haram. Rasa sebut dah sebelum ni tak. Yang boleh rasa najis tu kalau kita zon, sangkaan belah kuat najis tu dah tak ada. Baru kita rasa, nak pastikan masih ada atau tidak ada. Kalau yakin ada, pergi ambil jilat buat sambal pula, tu haram lah tu, tak boleh. Tu. Allah, mana tadi? Ataupun boleh dikenal pasti dengan Syam. Syam ni bau. Syam ni bukan nama orang. Syam ni bau. Bau sedap tu je tu. Tu. Kita panggil najis al-ainiyah. Okey. Kedua kita panggil najis al-hukmiyah. Daripada nama pun kita dah faham dah. Al-hukmiyah, begitu juga ainiyah lah. Hukmiyah najis yang kita satu perkara yang kita hukum sebagai najis, walaupun sifat najis tak ada. Jadi warna najis tak ada, bau tak ada, rasa tak ada. Ada kegambaran, ada Ustaz? Ada gitu.
Anak kita kencing kat dinding. Anak kita kencing kat dinding. Tapi kita malah basuh. Biar sebulan. Lepas sebulan tu kita pergi kat dinding tu. Tengok ada tak bau air kencing, warna air kencing, rasa air kencing. Dah tak ada dah. Tapi tempat tu bersih ke belum? Belum, sebab belum basuh lagi. Belum basuh dengan air. Jadi ada tempat yang dihukum najis sekalipun tidak ada bau najis, warna najis ataupun rasa najis. Tak ada belaka. Tapi hukum tetap tempat tu bernajis sebab apa? Belum dibersihkan lagi. Itu najis hukumiyah. Sebab apa dia bagi dua ni? Satu najis hukumiyah, satu najis ainiyah. Adalah sebabnya. Sebabnya hukum cara nak bersih tu berbeza. Jadi dibahagi dua. Kalau bahagi saja pasal tak ada perkara yang mutaratibun alaih, tu kerja yang abas. Dan ulama ni tak buat kerja yang abas, sia-sia. Kita banyak buat kerja sia-sia. Okey. Jadi kita akan bincang pertama najis ainiyah, yang kedua najis hukumiyah. Najis ainiyah tidak akan bersih kecuali dengan hilangnya rasa najis, warna najis dan juga bau najis. Kita berok keluar najis tu. Tidak akan bersih kecuali hilang bau, rasa dan warna. Anak kita buang air besar depan rumah contohlah, terlepas. Tempat tu tidak akan bersih kecuali hilang bau, rasa dan warna dengan air. Kita basuh dengan air, hilang tiga-tiga ni baru dah bersih. Okey. Pertanyaan Ustaz, kat sana ada najis-najis Ustaz yang warnanya memang sangat susah nak hilang. Guna klorak tak hilang, sabun pun tak hilang. Warna memang susah nak hilang. Ataupun bau Ustaz. Tak. Makan petai boleh 3 tangkai tu. Kalau kentut satu hari dah. Kalau berak memang bau dia, basuh dah dengan sabun apa pun, Dettol ke jenama benda sekali, hak mahal ke hak murah ke, memang tak hilang. Sebab bau dia lekat. Tak. Bau dia lekat. Jadi adakah tangan kita tu yang berbau petai tu, bau petai akibat kita berak tu lah, bersih ataupun najis? Jadinya kalau tangan kita tu tak hilang bau ataupun rasa, tak hilang bau ataupun warna, ketika itu ada perincian. Apa perinciannya? Kalau susah untuk hilang bau sahaja ataupun warna sahaja, ketika itu tempat tu dah jadi bersih. Tu. Baca sini. Kita panggil halatu al-usri, hal keadaan susah nak hilangkan najis tu lah, iaitu warna ataupun bau sahaja. بأن لم يزل بالغسل 3 مرات مع الحث والقرص في كل مرة ومع نحو صابون توقفت الإزالة عليه بقول خبير فوجده بحد غوث أو قرب على التفصيل المار في التيمم لم يضر فإن تعذر وجوده طهر المحل ولا المعتمد. Okey. Kalau najis, contoh darah lah, kita ambil lebih mudah. Darah tak, kita basuh dengan sabun 3 kali. Basuh dengan sabun, gonyong tu 3 kali, tak hilang warna. Kali kedua kita ambil sabun, kita basuh gonyong, tak hilang juga warna. Kali ketiga kita ambil sabun, kita gonyong, tak hilang juga warna. Tu. Bila tak hilang juga warna, dapat 3 kali basuh, ketika itu tempat tu dah bersih, walaupun ada warna darah lagi, warna najis lagi. Tak. Wajib guna sabun tak? Wajib guna sabun. Sabun basuh tu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Bila wajib guna sabun? Kalau pakar sebut najis tu boleh hilang dengan sabun.
Najis tu boleh hilang dengan sabun. Tapi kalau pakar sebut najis tu tak boleh hilang dengan sabun, sekali pun tak boleh hilang. Waktu tu tak perlu kita guna sabun lah. Guna air je. 3 kali basuh, konyol tak hilang juga. Terima maaf. Tapi kalau ada pakar khabir yang berpengalaman lah, dia sebut ni insya-Allah lah hilang guna sabun. Kita pun beli sabun, kita pun basuh. Basuh 3 kali tak hilang juga. Dimaaf dah, tempat tu dah bersih, dah bersih. Okey. Boleh faham tak? Okey, jadi itu hal keadaan pertama kita panggil halatul unsur, hal keadaan susah. Susah untuk menghilangkan warna sahaja ataupun bau sahaja. Sekira-kira najis, bau najis ataupun warna najis tidak hilang dengan 3 kali basuh berserta dengan gonyol-gonyol pada setiap kali basuhan. Dan juga kita guna sabun. Dia wajib guna sabun. Kalau pakar sebut ni boleh hilang dengan sabun, kita beli sabun lah. Wajib beli sabun. Bila mana sabun tu boleh didapati dalam kadar hadul ghaus 150 meter daripada rumah kita ataupun 4.5 km daripada rumah kita, hadul qurb. Seperti mana perincian pada bab tayamum. Kalau kita boleh dapatkan sabun dalam had jarak yang tidak terlalu jauh, itu wajib kita belilah. Kita basuh tempat tu. Basuh kalau hilang najis, hilang bau, hilang warna, ahlan wa sahlan, bersih tempat tu. Tapi kalau basuh tak hilang juga warna, tak hilang juga bau, ketika itu tempat tu juga dianggap sebagai bersih. Kalau tak ada sabun pula, pakar sebut ni boleh hilang dengan sabun ni. Tapi sabun tidak ada kat rumah, tak ada. Lepas tu dekat-dekat rumah kita pun tak ada. Dalam jarak 150 meter, 4.5 km tak ada juga. Keliling 4 km depan, belakang, kiri, kanan tak ada juga. Tak, waktu tu kita tak beli sabun, tidak ada masalah. Tak, bila kita basuh 3 kali tanpa sabun, tak hilang juga warna najis ataupun bau najis, tempat tu dah dihukum sebagai bersih. Okey. Kalau ni ulangan yang tadi ni. Kalau pakar sebut ni tak guna sabun pun tak lepas. Tak hilang najis. Tak. Allah alam. Rasanya tak perlu untuk kita beli sabun lah, sebab pakar dah sebut lagu tu. Kalau beli sabun tak hilang juga, sia-sia je. Jadi wajib beli sabun tu kalau pakar sebut nak hilang mesti beli sabun. Bila beli tak hilang juga, waktu tu tidak ada masalah, dimaaf. Kalau pakar sebut daripada awal tak guna sabun lah, membazir je, memang tak hilang. Konyol 5-6 kali dengan sabun ke 10 kali dengan sabun tak hilang. Waktu tu tempat tu memang dah dihukum sebagai bersih. Kalau yang ada warna saja ataupun bau saja, wallahu a'lam. Wa yadurru baqa'u ta'mi wahdah. Okey, kalau yang kekal itu rasa sahaja. Kita basuh. Nak lepas basuh tu kita ambil, kita celak sikit dengan mulut. Berasa najis. Tak, ketika itu tempat tu masih bernajis, bernajis, tidak dihukum suci. Ataupun yang kekal itu warna dan bau pada satu tempat yang sama daripada najis yang sama. Contoh darah tadi tu. Basuh banyak kali dah, tak meninggalkan kesan warna dan juga bau darah lagi. Pada tempat yang sama daripada najis yang sama, iaitu darah. Boleh. Ketika itu kalau kita dah okey, ketika itu memberi mudarat. Kalau yang kekal hanya rasa ataupun bau dan warna pada tempat yang sama daripada najis yang sama, ketika itu memberi mudarat pada tempat tu, dengan makna tempat tu masih bernajis. Sampailah satu keadaan, kita panggil hal keadaan ta'adzur. Hal keadaan ta'adzur ni apa dia? Rasa najis tu tak boleh nak dihilangkan dah. Basuh banyak kali tak hilang-hilang. Pakar sebab apa nak hilang, kamu kena potong bahagian ni, buang. Bau dan rasa itu tak boleh hilang dah. Kalau kamu nak hilangkan, kamu kena potong bahagian ni, kamu buang. Sampai tahap tak sebegitu rupa, kita panggil halatu ta'adzur, hal keadaan uzur untuk hilangkan najis. Ketika itu tempat itu sekalipun ada rasa ataupun ada bau serta warna, ketika itu tempat tu dimaaf, dengan mana tempat tu masih bernajis tapi dimaaf oleh syarak.
Yang tadi kalau ada bau sahaja ataupun warna sahaja, tempat tu dah bersih. Yang ni tempat tu dimaaf, masih bernajis. Ya, masih bernajis. Tu. Apa beza dia? Yang tadi kalau ada produk bau keluar, yang produk tu boleh menghilangkan warna sahaja, yang warna darah yang masih berbaki, ataupun bau darah yang masih berbaki, dan ketika itu tak wajib kita beli produk tu. Tapi kalau halatu ta'adzur ni, tak, tiba-tiba ada keluar produk baru yang boleh menghilangkan rasa najis, yang boleh menghilangkan, membersihkan bau serta warna najis pada satu tempat tu. Ketika itu wajib kita beli produk. Sebab apa? Tempat tu masih belum bersih, hanya dimaaf oleh syarak. Okey. Contohlah, bila kawasan tu masih ada bau dan rasa, basuh tak hilang. Doktor sebut, pakar sebut nak hilang kena kerat. Sampai situ kita sebut tempat tu dimaaf. Jadi kita sembahyang selama seminggu. Sembahyang selama seminggu dalam keadaan seluar kita tu masih ada warna dan bau najis pada satu tempat, dan juga daripada najis yang satu, najis yang sama. Tak. Okey, seminggu lepas tu datang produk baru yang boleh menghilangkan bau dan warna daripada tempat tu itu. Tak. Ketika itu wajib kita beli dan kita basuh. Sembahyang yang kita kerjakan selama seminggu dengan seluar itu tidak perlu diulang dah. Sebab najis, kita sebut najis tu dah dimaaf oleh syarak. Okey. Kemudian dibincangkan sedikit kalau ni masuk farak cabang yang baru, perbahasan yang baru, masalah yang barulah, masalah yang baru. Wa idza baqiya rihun nahwa sabun. Okey, kita basuh. Contohnya kita basuh najis. Basuh. Najis ada kat tangan semula. Najis ada kat tangan. Seketul najis lagu tu. Tak. Kita basuh dengan sabun. Ya. Okey. Bila kita basuh, kita pun bau. Contohlah, bau sabun. Tak. Jadi kita basuh tangan, bau najis dah hilang, tapi bau sabun tu masih ada. Tak. Imam Tablawi sebut la yadur, tidak ada masalah. Tangan kamu dah bersih. Imam Ramli, Syams Ar-Ramli sebut tangan kamu belum bersih, sehinggalah air yang jatuh daripada tangan kamu tu air comel molek. Mana kalau kamu basuh tangan kamu, tak, kamu bau sabun, kamu basuh tangan kamu, yang jatuh tu air yang berbuih-buih lagi, tangan kamu belum bersih. Bila tangan nak dihukum sebagai bersih? Bila kamu basuh tangan kamu dengan sabun, lepas tu kamu bilas, air yang jatuh semasa bilas tu air dah kosong dah, tidak ada buih. Ketika itu baru tangan kamu bersih. Itu khilaf antara Imam Tablawi dan Imam Ar-Ramli. Okey, selesai kat situ. Kita berpindah kepada najis hukmiyah. Najis hukmiyah sangat simple, sangat mudah. Kita sebut tadi najis hukmiyah adalah najis tempat yang dihukum sebagai najis. Bau, rasa dan warna dah tidak ada. Tak. Cara lagu mana nak bersihkan? Mudah je. Kita ambil segelas air, kita ambil sebesen air, mutlak kita alirkan air di tempat itu. Semata-mata alirkan air, walaupun sekali dah bersih dah tempat tu. Boleh. Sebab apa? Warna, bau, rasa dah tak ada. Jadi sekali alirkan air sahajalah, dah memadai. Tapi kalau najis ainiyah, kena hilangkan bau, sebab bau masih ada. Warna, sebab warna masih ada. Rasa, sebab rasa masih ada. Tapi kalau dah tiga-tiga dah tak ada, nak hilangkan apa lagi? Sekadar kita ambil air, kita alirkan sekali aliran, dah bersih tempat tu. Dah bersih tempat tu. Selesai kat situ. Nanti kita akan masuk bab haid. Kita berhenti. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.